Yang pertama, pengenalan pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Globalisasi tertumpu pada isu-isu ekonomi seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan dan globalisasi pengetahuan dan maklumat yang tidak penting. Selain ini, tajuk ini menunjukkan konsep globalisasi yang jauh lebih komprehensif dan lebih menepati hakikat globalisasi sebenar. Di samping itu, ia menegaskan bahawa semua dimensi globalisasi bukan sahaja dimensi ekonomi, tapi sangat penting untuk masa depan masyarakat dan negara, khasnya masa depan peradaban manusia. Okey. Yang menguasai wacana globalisasi di peringkat dunia ialah pandangan dan perspektif Barat. Kita perlu mempertengahkan perspektif Islam dan perspektif dunia timur di peringkat antara bangsa secara yang lebih berkesan supaya masyarakat dunia berpeluang membanding perspektif dengan perspektif yang lain secara adil dan sesama. Dalam pengaruh globalisasi terhadap peradaban, ada 3 isu utama. Isu pertama ialah kita melihat semua dimensi globalisasi kontemporari sebagai relevan dan penting kepada masyarakat dan negara. Dan itu dapat juga meneliti sifat dan ciri-ciri setiap dimensi dan apa pentingnya dimensi berkenaan kepada negara. Terdapat 4 jenis dimensi yang diterhadkan, iaitu dimensi ekonomi, dimensi politik, dimensi kebudayaan dan keagamaan, dan last sekali dimensi keilmuan. Dengan penjurusan dimensi kepada 4, ia boleh berbicara tentang 4 jenis globalisasi juga. Yang pertama, globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi kebudayaan dan keagamaan, dan globalisasi ilmu pengetahuan dan maklumat. Ada juga beberapa globalisasi yang tidak disenaraikan seperti globalisasi demografi yang merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubah pola demografi sesebuah negara. Okey. Okey, seterusnya. Globalisasi demografi mungkin yang paling minimal berpengaruh dan dampaknya ke atas Malaysia, paling tidak buat dalam masa ini dan masa yang terdekat. Amerika Syarikat iaitu negara yang boleh dianggap sebagai yang paling banyak mengalami perubahan demografi di dunia. Bahasa Sepanyol kini kelihatan muncul sebagai bahasa rasmi kedua Amerika Syarikat. Malah Presiden Bush sudah sering menyampaikan ucapannya dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol. Ada lagi satu person globalisasi demografi di Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan kaum Hispanik. The Washington Post mendedahkan pada tahun 2001 bahawa terdapat trend di kalangan kaum Hispanik yang bermazhab Katolik untuk meninggalkan agama asal mereka kerana ingin memeluk agama Islam. Terdapat 40,000 orang keturunan etnik Hispanik telah memeluk Islam di seluruh Amerika Syarikat.
Mereka Okay. juga dilaporkan mendirikan masjid tersendiri. Untuk jemaah Islam Hispanik di kota-kota besar seperti Los Angeles, New York, Washington DC, dan sebagainya. Masyarakat Kristian Amerika ialah betapa orang keturunan Hispanik yang dianggap orang dalam kepercayaan agama mereka dan setia kepada mazhab tertentu, tertarik kepada agama Islam yang dilihat oleh banyak di Amerika sebagai agama kolot, mundur dan ganas. Penganut-penganut baru Islam ini, ajaran Islam ialah yang terhampir dengan ajaran tradisi Katolik dan pada masa yang sama ia menawarkan hubungan keharmonian langsung manusia dengan Tuhan tanpa perantaraan padri. Isu yang kedua ialah memberi perhatian kepada sifat hubungan antara globalisasi dan peradaban. Globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan kesan yang negatif ke atas peradaban. Persidangan Pertubuhan Islam OIC sendiri yang dibuat atas desakan Republik Islam Iran, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Persatu PBB telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Peradaban dalam masyarakat dunia yang berbilang peradaban. Dialog peradaban sangat patut digalakkan lebih-lebih lagi di peringkat pembuat dasar negara. Isu ini merupakan salah satu isu penting bersama bagi semua peradaban yang amat wajar diutamakan dalam dialog peradaban pada peringkat antarabangsa. Okay. Ada lagi? Banyak madam. Yeah. Ringkaskan. Tak boleh baca semua. Tak boleh tengok dah. Ya. Baca sikit-sikit je pasal ke slide seterusnya. Tak payah baca satu slide tu. Baca sikit-sikit je. Okay. Datuk Seri Abdullah sering menekankan bahawa dialog antara budaya dan peradaban adalah merupakan prasyarat bagi keamanan. Benar. Isu yang ketiga, mempunyai perspektif peradaban tersendiri dalam menangani dan membahaskan isu globalisasi. Berkonsepkan isu asal-usul golongan isu asal-usul globalisasi, penilaian globalisasi bagi menentukan buruk baiknya dan keutamaan dimensi-dimensinya. Dari perspektif Barat, peradaban Barat adalah yang telah mencetuskan fenomena dan proses globalisasi buat pertama kalinya. Dari pandangan tamadun Islam pula, ia lebih menepati hakikat dunia. Okay, sekian, terima kasih dari saya. Terusnya, Jonathan Patrick.
Jonathan. Okey, seterusnya, pembanding Seterusnya seterusnya. ialah konsep dan teori globalisasi. Okey, cakap next nanti Dayang nextkan slide tu. Hello. Okay, seterusnya ialah konsep dan teori globalisasi. Untuk definisi dan konsep globalisasi yang jelas masih belum ada lagi. Makna globalisasi yang dalam konteks perbincangan ini menjadi sumber pengaruh dan makna peradaban yang menjadi Stuck madam. Hello. Dapat tak slide tu? Ah, stuck, stuck. Nah, Start ke slide tu? Sabar. Sekejap, madam. Okey, uh, stop sharing balik. So, lepas tu sharing balik sekali kalau tak boleh. Okey, cuba sharing lagi sekali. Nampak tak, madam? Sekejap. Macam tadi, share content. Okay, alright. Okay, alright. Nampak. Teruskan. Okay, alright, slide ni. tak nampak pun, madam. Okay, teruskan Jonathan. Teruskan saja. Tak nampak. Jonathan tak nampak. Dah lah. Ada. Sebentar. Makna globalisasi. Okay. Makna globalisasi yang dalam konteks perbincangan ini menjadi sumber pengaruh dan makna peradaban yang menjadi penerima pengaruh. Dalam pengertian yang diberikan oleh Prince Chetan Elman, dia berpendapat bahawa globalisasi tidak boleh dihadkan kepada fenomena perdagangan dan pengaliran kewangan. Globalisasi mengambil pelbagai dimensi iaitu politik, ideologi, ekonomi dan budaya. Selain itu, menurut CSRG, globalisasi dilihat sebagai satu himpunan proses dan yang kedua ialah globalisasi dilihat sebagai satu wancana. Penjelasan terpilih yang sebagai mewakili pandangan dan idea-idea bagi konsep dan teori globalisasi ialah satu proses global disebabkan yang globalisasi menjadi fizikal dan bukan fizikal. Okay, seterusnya. Chan Ye. Hai, Chan kan. Chan Kanye. Okay, Chan Kanye. Seterusnya. Membentangkan tajuk globalisasi dalam era dominasi Islam. Okey. Mewujudkan kebenaran bahawa ada globalisasi tanpa globalisme. Yang kelemahan terbesar ialah globalisme dan kesejahteraan yang telah dipupuk ke seluruh dunia. Yang ketiga, menjadi pengasas penulisan sejarah dunia, ilmu perbandingan agama, sosiologi, polisi, sains sejagat, institusi saintifik bertaraf antarabangsa dan pergembaran dunia. Next. Seterusnya, mempunyai institusi yang berperanan besar dalam meniupkan roh globalisasi di sepanjang zaman. Institusi haji merupakan ejen terpenting globalisasi dalam peradaban Islam. Seterusnya, peranan institusi memang unik. Sebagai contoh, mencetuskan dan menggerakkan globalisasi
berbagai bidang termasuklah globalisasi maklumat dan ilmu pengetahuan dan globalisasi politik. Ia juga mempunyai institusi ilmu seperti university, betul-betul telah berperanan sebagai agen globalisasi ilmu. Pelajar-pelajar bukan Islam dari China dan dari England seperti Roger Bacon dari Oxford telah menuntut di pusat-pusat ilmu dunia Islam untuk menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, Arab juga telah diglobalisasikan sebagai bahasa ilmiah. Bahasa Arab telah diajar di pusat-pusat ilmu di Jerman, Prancis, England, dan Italia pada kurun ke-10 Masehi. Terusnya, globalisasi modern tidak mungkin menjadi suatu kenyataan sekiranya tidak ada tradisi pelayaran dan penggembaraan global. Oke, next. Wazif. Okey, Sambung. seterusnya Muhammad Wazif. Wazif. Okey, Wazif teruskan. Okey. Selama 4 kurun iaitu dari kurun ke-10 hingga kurun ke-14 masih player-player Islam menjadi raja laut yang tidak terasing. Menghasilkan legenda Sinbad the Sailor dalam kisah 1001 malam. Iaitu tempoh 4 kurun yang dinyatakan tadi merupakan tempoh Islam mendominasi perdagangan dan ekonomi dunia. Rantau Nusantara yang terletak di kawasan geografi yang strategik telah menerima pengaruh dan kesan besar daripada globalisasi ekonomi era Islam. Next. Tinjauan ringkas globalisasi era Islam ini sekadar untuk menekankan dua perkara. Pertama, Islam adalah pencetus gelombang pertama globalisasi yang mendominasi dunia hingga ke akhir kurun ke-15 Masihi. Kedua, pengaruh dan dampak globalisasi era Islam ke atas alam Melayu adalah begitu besar. Pengaruh dan kesan globalisasi Islam boleh dijadikan panduan berguna kepada kita untuk menghadapi cabaran globalisasi kontemporari. Alright. Okey, seterusnya ada lagi? Please. In. Player 10. Okey, player 10 seterusnya. Dengarkan. Okey, dengar. Teruskan. Okey, seterusnya ialah globalisasi dalam era penjajahan Barat. Alright. Amat mudah sabar jika gelombang besar kedua globalisasi dianggap sebagai bermulanya di sekitar 1500 Masehi. Tarikh ini menandakan bermulanya kejatuhan Islam sebagai kuasa dunia dan Islam sebagai peradaban terkemuka dunia. Serentak dengannya telah bermulanya era dunia barat Kristian sebagai kuasa dunia dan era peradaban barat. Dari perspektif global ada 3 peristiwa besar lagi penting yang melambangkan era baru globalisasi. Ialah peristiwa pertama ialah kejatuhan benteng terakhir kerajaan Islam Andalusia Spanyol di Grenada pada tahun 1491. Peristiwa kedua ialah pelayaran Christopher Columbus ke dunia baru dan penemuan benua Amerika olehnya pada tahun 1492. Dan ketiga, kejatuhan kerajaan Islam Malaka di tangan bangsa Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sejak itu, satu demi satu bumi Islam di Asia dan Afrika jatuh ke tangan kuasa-kuasa baru muncul. Eropah dengan penemuan Amerika pula oleh bangsa Eropah, gelanggang globalisasi juga semakin meluas. Next.
Dalam era yang diperkatakan ini masih muncul kuasa baru di kalangan umat Islam, khasnya Turki telah muncul sebagai kuasa dunia yang digeruni Eropa, dan tentera Turki marah hingga ke Gates of Vienna. Okay. Kuasa-kuasa Barat bolehlah dilihat sebagai pertarungan sengit antara kuasa-kuasa Barat dan kuasa-kuasa Islam, dan sebagai perebutan pengaruh antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Ini terjadi globalisasi era kedua yang berakhir dengan kemerdekaan bangsa-bangsa yang dijajah. Pandangan kuasa-kuasa Barat sendiri yaitu semangat globalisasi dalam gelombang kedua ini disemarakan oleh 3G yang masyhur, yaitu God, Gold, and Glory. Dalam bahasa Melayunya 3K, yaitu keutuhan, kekayaan, dan keagungan. Okay. Agama Islam juga macam agama Kristen macam juga agama Islam adalah agama tabligh. Tetapi Islamlah yang bermula-mula mengglobalisasikan agama, dan hal ini karena dunia Barat berminat untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dunia Barat mengglobalisasikan agama Kristen sebagai reaksi dan persaingan kepada Islam yang telah pun menjadi agama global. Fakta ini akan terus menjanjikan perebutan pengaruh dan pengikut antara dua agama ini. Seterusnya ialah Asia Tenggara turut menerima kesan globalisasi agama Spanyol di pertengahan kedua kurun ke-16 Masehi. Kumpulan evangelical muncul sebagai pergerakan yang paling aktif dan agresif. Ini disebabkan banyak kumpulan gereja di Barat bergerak cerdas dan agen globalisasi agama Kristen. Seterusnya, glory yang meliputi ide kebangsaan dan kemegahan ditujukan kepada raja dan bangsa. Glory bermaksud penjajahan di peringkat awal. Kemudian kesadaran meluas terhadap hakikat peradaban Barat. Hari ini yang diagungkan ialah nilai-nilai Barat seperti nilai dan sistem demokrasi yang sistem pemerintahan. Dalam konteks zaman ini, 3G merujuk kepada goal, governance, and God. That's all. Terima kasih. Okay, ada lagi? Seterusnya, Seterusnya. syuhada. Okay. Syuhada, teruskan. Sekejap. Okay. Tak apa. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Menilai buruk baiknya globalisasi kontemporari, terutamanya globalisasi ekonomi. 8 kebaikan. Globalisasi. Kenapa tak slide tu? Nampak?
ke tak nampak slide? Nampak slide tak? Nampak madam? Sekejap. Okey. Okey. 8 kebaikan globalisasi yang disenaraikan oleh Chandra Muzaffar. Okey. Pertama, peranan pelaburan asing dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Kedua, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Ketiga, peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat. Yang keempat, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Kelima, peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi. Keenam, peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keprimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Ketujuh, penonjolan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak-hak asasi manusia, dan akhir sekali, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Seterusnya, keburukan globalisasi pula. 13 perkara yang disenaraikan oleh Chandra ialah: pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Kedua, pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Ketiga, pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutamanya di negara-negara selatan. Keempat, modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. Yang kelima, pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. Yang keenam, penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. Yang ketujuh, kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh peradaban tradisional dan media komunikasi global. Yang ke-8, penyebaran budaya pop Amerika yang menyegarkan panca indera dan mematikan roh. Yang ke-9, kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Yang ke-10, pembajiran maklumat yang tidak berguna. 11, Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. 12, pengantarabangsaaan jenayah yang menyukakan jenayah dibentung. Yang terakhir sekali, pengantarabangsaaan penyakit. Selain itu, menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru, komunikasi dan maklumat. Kualiti alam sekitar yang semakin merosot. Pembajiran maklumat yang tidak berguna. Sifat dan ciri fenomena kapitalisme global yang menjadi teras dan tumpuan. Sunnah Nabi SAW boleh memberi sumbangan besar terhadap usaha untuk membentuk peradaban ekonomi. Ibadat, haji dan prinsip zakat adalah contoh penting pembangunan ekonomi. Masalah jarang pembezaan peluang untuk mengakses maklumat. Rumusan, demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang tuntut oleh Islam dan agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Kekayaan halaman yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang beri kerohanian maupun yang berupa intelektual atau ikrar ilmuwan. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja untuk kumpulan 1. Terima kasih kepada kumpulan 1 pembentangan yang baik. Okey, semua dah bentang ada masalah. Okey, Dayang boleh stop sharing Stop sharing dulu.
Stop sharing. Okay. So, terima kasih kepada kumpulan 1. Boleh keluar daripada Webex untuk kumpulan seterusnya. Oke. Okay. Thank you, Okay, madam. terima kasih. Sama. Salah. Assalamualaikum, Madam. Okay, Waalaikumsalam. Madam, Ya. saya mohon nak share laptop dengan suami saya. Boleh. Okey. Okay. Siapa yang share screen sekarang ni? Siapa yang handle slide? Kami share seorang masing-masing yang handle masing-masing, Madam. Oh, Boleh masing-masing ke, handle Madam? masing-masing. Ah, Kalau boleh pakai satu slide saja. Satu seorang je yang handle. Boleh tak? Macam tu. sebab ni kami buat bahasingan, Madam. Oh, kamu tak tekan ikut. Ah, Okay, orang yang pertama tu? Arni. 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 Okay, tunggu yang lain masuk dulu. Tu, rekod. Aduh.
Okey, semua dah ada ke? Berapa orang kat di kumpulan? 4 orang Madam. 4 madam. 4 orang madam. 4 orang semua dah ada Okey, Dah. so pembentang pertama siapa? Nurul Kita nak Arni. Nurul Arni. Nurul Arni ada? Okey, semua testing suara sikit. Test mic. Okey. Yes. Alright, so madam akan change role Nurul Arni as presenter supaya kamu boleh share screen tersebut. Sekejap ya. Okey, Arni. Okey, nampak tak dekat bahagian bawah tu ada button mikrofon, ada button video dan juga ada button share content. Klik button share content sekarang. Share content. Button share content. Okay. Dapat tak? Sekejap. And then kamu tekan klik share screen. Klik share screen. Share content and share screen. Nampak tak Arni? Screen mana? Mana-mana. Screen, entire screen pun boleh. Entire screen pun boleh juga. Kan dia screen mana satu. Alright, okay nampak. Okay, cari slide kamu. Aduh. Mana slide kamu? Kamu pakai ni pakai handphone kan? Oh, okay. Alright. Mulakan madam. Boleh. Teruskan ya. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Arni binti Nilhan. Ini saya nak bentang tentang kajian hati budi Melayu. Okay. Abstrak. Artikel ini menerusi warisan sifat kepribadian sosial Boleh orang buat full screen ke? Full screen. Adakah full screen kat situ? Screen. Ni, kalau tak ada tak apalah. Baca je macam tu. Okay, teruskan je tak apa. Alright, okay nampak. Okay, teruskan. Kepribadian sosial orang Melayu yang tersemai dalam hati budi atau dan ilmunya. Hashim Haji Musa dari 2008 telah menyentuh simpulan bahasa, pepatah dan pantun Melayu lama dan telah menubuhkan 26 teras hati budi Melayu. Okay. Dinamakan sebagai orang budiman iaitu berbudi pekerti, beradab sopan, yang mulia dan sebagainya. Okay. Namun sifat ini boleh terhakis disebabkan sifat dalaman yang buruk dan juga pengaruh luaran yang asing seperti yang pernah terjadi dalam sejarah yang telah menyebabkan kejatuhan kerajaan Melaka. Okay. Kajian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keakuran atau penyimpangan teras hati budi Melayu dalam kalangan orang Melayu masa kini. Okay. Keunggulan umat Melayu. Bahawasanya orang Melayu memang handal, bijak dan tangkas kerana mempunyai hati budi yang kukuh dan hulu. Melayu sebagai entiti budaya bukan etnik telah mendominasikan wilayah yang luas terkenal dengan nama Kepulauan Melayu. 1000 tahun sejak zaman Empayar Sriwijaya abad ke-7 sehingga ke zaman penjajahan kolonialis barat bermula pada abad ke-16, perairan di Kepulauan Melayu dan sekitarnya merupakan medan dan gelanggang perdagangan dan aktiviti maritim rumpun Melayu. Pusat-pusat perniagaan maritim di wilayah rumpun Melayu telah dikunjungi oleh pelbagai pedagang dan pengembara seperti daripada China, India, Eropah, Arab, Parsi, Burma dan lain-lain.
Raja-raja dan pembesar rumpun Melayu merupakan pemodal dan usahawan yang gigih, manakala perwira malim dan kelasi kapal mereka merupakan pelaut yang handal. Kapal-kapal dagangan mereka telah sampai di pelabuhan negeri China, Formosa, Indochina, Siam, Burma, India, Arab, bahkan ada yang sampai di Afrika Utara. Okay. Dan dahir dari hati budi Melayu dalam gambaran puisi Melayu lama. Hati budi bermaksud hakikat diri seorang manusia, dan hati juga tempat perasaan, kesedaran, keyakinan dan dorongan, tempat penerima hidayah ilahi. Budi ialah akal, iaitu daya fikir untuk memahami sesuatu perkara dan kebolehan untuk berdalil dan menyimpul secara rasional, dan juga merupakan kepandaian, keupayaan, kebijaksanaan yang mampu melahirkan seorang yang beriman. Identiti atau jati diri tidak dilihat dari sudut psikologi individu atau sifat kepribadian dalam dirinya, tetapi dari sudut kepribadian sosial, iaitu hubungan individu dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Okay, alright. Boleh stop sharing Arni? Okay. Stop sharing. Okay, seterusnya untuk pembentang kedua siapa? Madam nak change role to presenter. Saya Puan Okay, Nurizan. okay, alright. Okay, nampak tak button share screen kat bawah, share content bawah tu, sebelah button video. Okay, klik share content. Okay, and then klik, okay, alright. Okay, cari slide kamu. Alright, nampak. Besarkan dia, full screen. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nurizan Binti Osman. Hari ini saya akan membentangkan Hati Budi Melayu, gambaran puisi Melayu lama. Dan okay. Okay, seterusnya, next slide. Okay, Madam. Okay, sebelum saya memulakan presentation ini, saya ingin menerapkan muzik Melayu lama agar kita lebih menjiwai nilai Melayu lama dulu. Okay, hati budi ialah hakikat diri seorang manusia. Hati merupakan tempat perasaan, kesedaran dan hati merupakan tempat perasaan, kesedaran, dorongan dan juga penerima hidayah ilahi, iaitu hati nurani. Budi ialah akal, daya fikir untuk memahami sesuatu perkara dan kebolehan untuk berdalil dan menyimpul secara rasional, dan juga ia merupakan kepandaian, keupayaan dan kebijaksanaan seseorang yang juga akan melahirkan seorang yang beriman. Okay. Sifat kepribadian sosial sama dengan konsep hati budi. Puisi lama Melayu menyatakan kumpulan filosofi merupakan budi Melayu sebagai paksi dan panduan berperlakuan bagi anggota masyarakat demi menjaga kerukunan, kesejahteraan dan kejayaannya. Alright. Ini adalah contoh puisi Melayu lama. Okay, saya akan berikan 3 contoh puisi lama. Okay, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Okay. Puisi kedua adalah bunga melati bunga dedara, bunga seroja di tepi kali. Bina besi kerana karat, bina manusia tidak berbudi.
Dan akhir sekali, di sana padi, di sini padi, baru bernama sawah dan rendang. Di sana budi, di sini budi, baru sempurna bernama orang. Ketiga-tiga contoh puisi Melayu lama ini telah diilhamkan oleh Hashim Haji Musa 2001, halaman 82. Okey, puisi Melayu lama ini juga berbentuk lisan, contohnya pepatah pantun, gurindam dan peribahasa. Dan ianya padat dari segi mesej dan amanatnya yang bersifat nasihat, tunjuk ajar, teguran, larangan atau pernyataan madah dan fitnah. Peribahasa, pepatah dan pantun Melayu juga mempunyai pepatah pantun Melayu lama juga mempunyai 3 jenis perbezaan, iaitu jenis tunjuk ajar, iaitu suruhan, jenis tegahan, iaitu larangan, jenis pernyataan suasana keadaan atau realiti. Yang pertama, jenis tunjuk ajar dapat kita lihat sini adalah puisi. Contoh puisinya adalah adat hidup Melayu ketujuh, sesama makhluk bersuci hati, kepada orang bertanam budi, memberi tidak, mengharap ganti. Okey, kita jenis tegahan pula, seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Okey, untuk pernyataan keadaan suasana realiti, contoh seterusnya adalah untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Teras hati budi Melayu juga merupakan unsur kepribadian sosial yang menjadi pemusatan utama struktur pribadi, dan kebanyakan orang Melayu akan terbentuk akibat pengalaman asasi dan cara hidup yang dikongsi bersama oleh mereka dalam sejarah. Proses pembudayaan teras hati budi telah melalui 3 proses, iaitu ta'dib, iaitu penyamaian adab, kedua ta'lim, penyamaian ilmu, dan yang ketiga tazkirah, penyucian diri. Dan dari segi gagal dan penyelewengan, maka yang gagal atau menyeleweng dianggap kurang ajar atau kurang adab, dan yang terburuk sekali ialah yang biadab, bacol dan hianat. Okey, dalam teras hati budi Melayu terdapat 26 asas, iaitu hidup berteraskan agama Islam, kedua pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu, beradab, berbudi, bertakwa dan beramal, seperti yang kita nampak dalam gambar ini. Ketiga, nilai kerja yang mengutamakan kesungguhan, kecekapan, kerajinan dan kerukunan bagi manfaat dunia dan akhirat sehingga anak cucu. Yang keempat, taat dan berkhidmat kepada ibu bapa serta memuliakan mereka. Kelima adalah setia kepada ketua yang adil dan terpuji. Keenam, halus budi bahasa dan budi pekerti. Sentiasa bermuafakat, bertegang rasa, tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum dan hidup bermasyarakat. Hormat dan hikmat dalam pergaulan dan dengan tetamu. Sederhana dan bukan ekstremis dalam tutur kata dan tingkah laku. Prihatin tentang harga diri, maruah dan terjelma. Harga diri maruah yang terjelma dalam istilah menjaga air muka dan rasa malu yang mendalam. Ke-11, tahu tempat letak sesuatu dan diri setiap orang dan bertindak sewajarnya. 12, membela dan mempertahankan kebenaran dan keadilan. 13, menanam budi dan membalas budi. 14, sifat pemaaf dan pemurah. 15, sifat kasih sayang. Ke-16, hidup sederhana. 17, setia dan rela berkorban. 18, hidup berdikari. 19, menghormati hak dan milik. Ke-20 adalah kejujuran dan keikhlasan. 21 pula berbaik sangka terhadap sesama makhluk.
22. Sifat keterbukaan tidak menyimpan rasa curang. 23. Sifat amanah. 24. Memanfaatkan waktu dan tidak membuang masa. Ke-25. Memandang masa depan. Dan akhir sekali ialah mensyukuri nikmat Allah. Itulah presentation saya pada hari ini mengenai hati budi Maulana. Terima kasih. Okey. Alright, terima kasih. Okey, terbaik. Okey, seterusnya pembentang ketiga siapa? Baik, Mak. Okey, alright, teruskan. Ya. Okey, nampak. Baik. Okey, teruskan. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Puan Syarah, kawan-kawan dan semua yang mengikuti pembentangan saya hari ini. Tajuk yang akan saya bawakan adalah manifestasi penyakit hati dan padahnya dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Alright. Pada satu dahulu dalam sejarah Melayu Melaka, Sultan Mahmud Shah yang memerintah Melaka ketika Portugis menyerang Melaka telah digambarkan sebagai tokoh yang penuh dengan hasad dan iri hati, didorong oleh nafsu syahwat yang tidak terkawal. Baginda juga digambarkan sebagai seorang yang suka berzina dengan isteri orang sekalipun, iaitu dengan isteri Tun Beajit, anak Laksmana Hantuah dan Tun Dewi. Pada satu masa, Sultan Mahmud juga berdendam ke atas Bendahara Seri Maharaja kerana telah mengahwinkan anaknya Tun Fatimah kepada Tun Ali tanpa pengetahuan baginda yang juga menginginkan Tun Fatimah pada masa itu. Apabila Laksmana Khoja Hasan membawa fitnah ke Raja Mendelia setelah Laksmananya disogok dengan emas, iaitu kononnya Bendahara Seri Maharaja sedang bersubahat, kasatnya hendak naik raja di dalam negeri Melaka, maka baginda terus bertindak membunuh Bendahara serta 3 orang pembesar kerabatnya tanpa usul periksa kerana perasaan dendam dalam hatinya. Selain pada itu juga pembunuhan Bendahara Seri Maharaja telah menjadi kelemahan dalaman yang paling besar pada Kerajaan Melaka kerana kepimpinan Bendahara dan keperwiraan Tun Hasan Temenggung adalah faktor utama dalam kemenangan Melaka menewaskan serangan pertama Portugis yang telah diketuai oleh Gonzalo Pereira seperti yang disebut oleh sejarah Melayu. Dalam serangan Portugis yang kedua diketuai oleh Alfonso de Albuquerque, setelah dibunuh 4 orang pembesar itu dan berlakunya perpecahan dalaman yang teruk, maka tewaslah kerajaan Melaka pada masa itu. Okey, pada tajuk yang selepasnya pula, gejala sosial buruk masyarakat Melayu kini mencerminkan penyakit hati yang berleluasa. Dalam masyarakat Melayu pada masa sekarang, penyakit hati yang berleluasa ini yang dimanifestasikan oleh beberapa gejala sosial yang buruk yang sedang berlaku kepada golongan yang berpengaruh, pegawai tinggi dan juga golongan-golongan muda. Menurut Kamal Hassan 1996 halaman 233 telah menyatakan terdapat beberapa gejala sosial yang buruk telah melanda masyarakat Melayu kini yang boleh juga dikaitkan dengan penyakit hati yang menjejaskan nilai akhlak dan moral. Antara gejala tersebut adalah gaya hidup yang menunjuk-nunjuk dan suka belagak, menagih kemewahan, menimbunkan harta tanpa keinsafan, berzakat. Selain dari itu, jenayah politik wang, pembelian undi untuk jawatan dalam parti dan kerajaan. Seterusnya, pengurus dan pegawai tinggi menyalahgunakan kuasa seperti rasuah, penipuan dan lain-lain lagi. Seterusnya juga kepercayaan, tahyul, amaran
amalan ajaran agama yang sesat, gejala fitnah serta mengumpat, pelacuran dan jenayah seks, penzinaan, sumbang muhrim, rogol dan penyalahgunaan dadah. Terusnya, pesta liar yang menyebabkan seks bebas akan menyumbang kepada lahirnya anak di luar nikah, dan ini menyebabkan berlakunya kes pembuangan bayi yang begitu ketara pada zaman sekarang. Dan ini adalah berikutan dalam ratusan gejala sosial yang melanda melibatkan masyarakat Melayu pada zaman sekarang. Seperti yang kita lihat pada carta di atas, mencuri 16%, berjudi 28%, berzina 18%, minum arak 25%, melihat bahan lucah 39%, menagih dadah 41%, merokok 70%, melepak 83%. Ini kita dapat saksikan penglibatan kaum Melayu itu sendiri, kebanyakannya melibatkan kaum Melayu itu adalah satu nilai yang tinggi lah pada buat masa sekarang. Tragedi, mengimbas kembali tragedi yang berlaku pada zaman Melaka itu telah menunjukkan kesan buruk daripada nafsu serakah, sifat tamak dengki, iri hati dan dendam, terutama sekali di kalangan pemimpin, pentadbir dan pembesar negara. Jika gejala ini tidak dibendung akan memberi kesan yang buruk kepada ketahanan dalaman sesebuah negara. Keadaan negara yang rapuh daripada dalaman itu jika memberi dengan serangan musuh daripada luar akan membawa kepada pecundangnya dan runtuhnya sesebuah negara. Dan akhir sekali, sebagai peringatan kepada kita semua, gejala dan konflik dalaman ini seperti masalah sosial yang buruk, iaitu sifat tamak, hasad dengki dan dendam, nafsu, jika berleluasa dan boleh menyebabkan hancur serta berakhirnya sebuah negara bangsa dan tamadun jika disertai pula oleh serangan daripada pencobor luar, iaitu kuasa-kuasa luar seperti yang dinyatakan oleh pengkaji tamadun, ini akan boleh meruntuhkan sesebuah negara. Sekian, itu saja medium pembentangan untuk saya subtajuk daripada pagi ini. Okey, terima kasih Muhammad Taluka, pembentangan yang baik, ada statistik. Okey, boleh stop sharing untuk ke pembentang seterusnya. Okey, so last sekali adalah Ezra. Ya, So saya Medium betul. akan change role to presenter supaya kamu boleh share screen. Sekejap ya. Alright. So Ezra, ada nampak tak button share content kat bawah tu? Ada, madam. Sebelah, okey, klik share content. Alright. Okay. So cari kamu punya slide. Okay, nak Ya. teruskan. Okay, selamat pagi kepada Madam dan kawan-kawan. Hari ini giliran saya untuk membentangkan kajian hati budi Melayu, iaitu penilaian kendiri kat koran atau penyimpangan 26 teras hati budi Melayu. Seterusnya, tujuan penilaian adalah untuk memerhatikan sejauh mana hati budi Melayu kini dan keakuran akan 26 teras hati budi Melayu. Jadi penilaian ini telah dijalankan pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Dan ini telah dijalankan oleh Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari Universiti Putra Malaysia. Dalam penilaian ini ada dua fasa kajian, iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama ialah melalui soal selidik di mana responden diberikan soal selidik dan apa yang komponen yang diselidiki ialah mengenai demografi, soal agama, soal didik, soal nilai dan soal ilmu. Jadi dalam soal selidik tersebut digunakan skala Likert sebagai pemakahan, di mana kalau responden
menandakan 1 sebagai sangat tidak setuju, dia akan dapat 1 markah. Kalau dia bulatkan nombor 5, iaitu sangat setuju, dia akan dapat 5 markah. Jadi semakin tinggi jumlah markah, semakin bermaksud dia akur terhadap 26 keras hati budi Melayu tersebut. Alright. Okey. Jadi ini adalah hasil kajian fasa pertama. Kita lihat soal agama, dia adalah 74.5% yang cemerlang. Soal didik 39.70%. Soal nilai 70.5% dan soal ilmu ialah 70%. Hasil kajian ini adalah berdasarkan 204 responden di mana soal agama, soal nilai dan soal ilmu mempunyai kecemerlangan iaitu 70% ke atas. Ulang. Tapi kita lihat pada bahagian soal didik ini hanya 39.70% sahaja yang mempunyai cemerlang. Ini bermaksud di bahagian soal didik ini masih ada kelemahan dari segi didikan dalam masyarakat orang Melayu. Yang kedua, fasa kedua ialah membina alat pengukuran diagnostik penilaian kendiri keras hati budi Melayu berasaskan laman web dan perisian. Ada sama seperti fasa yang pertama tapi dia cuma hanya menggunakan bukan pada laman web dan perisian. Jadi pemakahan diproseskan secara otomatis dan skor ada seperti berikut. A. Untuk cemerlang, keakuran yang sempurna dengan keras hati budi Melayu. B. Yang baik, keakuran yang baik. C. Sederhana, keakuran yang sederhana atau penyimpangan yang sederhana. D. Lemah, keakuran yang lemah atau penyimpangan yang besar. Individu-individu yang mengikuti fasa kedua ini, mereka boleh melihat sama ada mereka ini core terhadap keras hati budi Melayu ataupun sebaliknya. Jadi dia akan melihat pada pemakahan ini. Okay. Jadi sebagai kesimpulan, penggunaan kaedah pengukuran keakuran atau penyimpangan daripada 26 keras hati budi Melayu, tahap skor penilaian dapat menentukan komponen yang lemah dan komponen tersebut boleh diperkukuhkan lagi menerusi program motivasi atau latihan bagi setiap lapisan masyarakat Melayu. Okey, saja Madam. Terima kasih. Okey, alright. Terima kasih kepada kumpulan yang ketiga, tajuk Hati Budi Melayu, satu pembentangan yang baik. Dan ada statistik, ada lagu di belakang background tu. Okey, satu effort ataupun usaha yang baik untuk membuat pembentangan pada hari ini. Okey, so terima kasih semua dan anda boleh keluar dari... Okay. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Alright, okey. Okey, Firdaus. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu .
Kamu di mana tu? Dengar tak suara madam? Madam. Ya tu, set lain madam. Kamu di mana tu? Ya Allah. Kamu mencari line di luar kah? Kamu di luar? Okay, kita tunggu yang lain dulu kawan-kawan masuk dalam Webex. Kumpulan kamu ada berapa orang ya? Line putus-putus. Kalau putus-putus tak payah buka video, off video saja, tak payah buka video. Just suara kamu je. Suara je madam. Okey, Alif Saparuddin, Muhammad Haziq, Wan Muhammad Yazid, Lutfi Rahman, Randy Georgery, Muhammad Firdaus. Okey, testing mic dulu, testing mic. Semua orang boleh? Madam, dengar madam. Okey, dengar. Saya madam. Okey, siapa tu? Saya tu siapa? Ya, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ah? 6 orang. So kita tunggu semua masuk dulu 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Seorang lagi. Ajik pergi tandas ya, ada pergi pegang. Okey, tunggu dia. Okey, Alif. Dengar. Alif. Cuba Firdaus. Testing. Okey, ada. Lufir, testing. Kamu janganlah bergerak-bergerak macam tu. Ya Allah, pening madam. Okey, boleh nak off video boleh. Kalau tak nak off video pun tak apa, okey. So sekarang ni siapa yang akan handle slide? Saya madam. Rahman. So madam akan change role Lutfir menjadi presenter. So dia yang akan handle slide untuk ahli-ahli kumpulan yang lain. Okay. Alright. So Lutfir, Okey madam. button share screen di bawah tu, sebelah button video. Share content. Button share content ada tak? Share content ada madam. Okay, klik button share content. Okay, share and then click share screen. Ada tak? Klik button share content and then share screen. Terus lagi. Ada tak Lufir? Ini ada. Sekat lah suara kau. Dengar. Lagi lagi ada madam. Okay, Lufir kau dia okey tak Lufir? Boleh tak Lufir? Enggak Hindi. Okay, klik button share content dahulu. And then klik share screen. Okay. Betul lagi cuba madam. Kalau tak pass kepada kawan kamu lah. Siapa yang ada slide tu boleh juga. Kalau tak boleh. Dus. Ini dah slide. Cara madam. Lagi cuba tak madam. Okay, cuba dulu. Dia masih keluar slide kat bawah ni. Suat slide mana madam? Ini dalam apa madam? Madam, mau share konten ni pakai laptop ke madam? Pakai laptop boleh, pakai handphone pun boleh. Tapi sekarang ni madam dah handphone dapat. Sebab kamu nampak kan button share content kat situ. Wah. Ni share konten madam tapi ni Imo. Yang Simok? Wah. Mau di luar sih. Okay, sekarang ni siapa yang pakai laptop? Laptop. Di luar mak. Bagus kata. Saya di luar lo. Ada madam mak? Okay, siapa pakai laptop sekarang ni? Kamu ada tak upload slide di Google Classroom? Ada tak? Ada. Ada yang ada. Classroom. Slide di Google Classroom. Lambat lah dok. Lutfi tak dapat ni. Lutfi tak dapat share. Jangan madam. Okay. Alright. Take your time. Mau pergi luar lah sih. Bit lain. Lutfi saja yang boleh share content tu sebab madam dah change rule dia. Okay. Okay. Terkeluar dah Lutfi tu.
Madam. Ya, 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 ya. Okey, okey. Lain. Okey, 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 okey. Pergi cari line. Dah, digalak je. Sakit dah. So sekarang ni kumpulan kamu ada tak yang pakai laptop? Semua pakai handphone ke? Semua pakai handphone? Oh, madam. Semakin madam. Oh, okey. So sekarang ni cuba letak slide tu dekat Google Classroom dulu. So madam yang akan handle slide tu. Ada tak? Upload dulu slide di Google Classroom. Letak madam. Dalam Google Classroom madam. Nanti madam yang akan bantu handle slide tersebut. Sebab semua guna handphone kan? Nasi. Semua okey. Kat sini. Masuk dah. File sini. Oh, madam. Tengok. Okay, ada tak? Siapa yang ni? Siapa yang dah upload dalam Google Classroom? Suara kau belum ada. Lutfir dapat share Lutfir. Dah madam lagi on share madam. Awal lah. Kamu tak boleh share sekarang ni sebab madam dah Bolehkah? So, abang setting tak? next group dulu macam-macam lah kamu ni. Okay, keluar balik. Upload dulu dalam Google Classroom, nanti masuk balik. So next group dulu. Group seterusnya dulu. So sekarang semua keluar balik daripada Webex. Upload dulu slide dekat Google Classroom and then nanti madam akan panggil semula untuk masuk semula. Okay, sekarang ni semua orang keluar semua dari Webex. Madam nak panggil group seterusnya. Thank you, madam. Sorry madam. Alright. Okay, semua leave the Webex. Jangan keluar je. Keluar semua keluar. Madam nak panggil group seterusnya. Haziq, keluar Haziq. Ufir, keluar juga. Haziq, keluar daripada Webex. Muhammad Haziq. Okay, Haziq keluar Haziq daripada Webex. Haziq kumpulan ni ke? Kumpulan last ni ke? Casey Wong, Muhammad Zainuddin dan Muhammad Azizi 3 orang. Muhammad Haziq bin Hazmi. Okay, sila keluar daripada Webex ni. Kumpulan kamu semua dah keluar tadi. Ni. Kan madam move dia kan? Semua madam. Okay, kita tunggu 3 orang kumpulan kamu masuk. Boleh testing dulu mic kamu.
Okey, tunggu seorang lagi, Azizi. Hmm. Kamu boleh turn on video pun boleh, suara saja pun boleh, tak jadi masalah. Sebab saya takut makan data banyak kalau kamu buka video. Okey, mana Azizi? Sekejap. Azizi. Okey, tunggu Azizi dulu. Halo. Ya, semua dah masuk ke? Boleh testing dulu mic kamu. Belum. Ada tak dari muka aku saya? Tidak. Ada tak? Okey. Siapa yang akan handle slide? Saya. Siapa saya tu? Fazimuddin. Okey, sekejap. Sekejap ya. Alright. Zainuddin yang akan handle slide. So, madam akan change role kamu to presenter. Okay, sekejap. Okay, sekarang ni nampak tak button share content di bawah tu? Sebelah button, first button mic, second button video, third button share content. Nampak tak? Okay, klik button share content tersebut. Klik button share content and then klik share screen. Okay, alright. Cari kamu punya slide. Okay, besarkan dia full screen. Screen saya. Full screen dia. Pergi dekat show full screen dia. Okay. Okay, seorang terkeluar tadi. Casey. Tunggu Casey kejap. So, siapa presenter yang pertama? Casey ya. Tunggu dia masuk balik. Dia terkeluar tadi. Tunggu dia masuk balik. Casey Muhammad Azizi Ya, gitu. Okay, Casey. Alright, Casey, testing mic sikit sebelum kita teruskan. Boleh, Casey? Casey dah masuk kah? Okay. Casey. Cuba test mic sikit. Okay, teruskan. Pembentang pertama, teruskan. Casey. Ni Casey. Saya ajak madam. Cepat. Lambat Teruskan. sikit. Kena ya, set dah mic kah apa? Si tahunya. Tak apa, cakap je. Ada tu suara tu.
Okey Casey. Kalau ada masalah boleh tulis di ruangan chat Nanti Madam baca kat situ. Masalah mic ke apa ke. Unmute dulu mic kamu tu Casey. Baru kamu boleh cakap. Teruskan. Selamat pagi, saya Kesuhong bersama rakan-rakan. Saya Muhammad Zainuddin dan Muhammad Azizi. Pada pagi ini kami ingin membentangkan isu mengenai transisi penting sistem berkerajaan di alam Melayu. Kes Malaysia. Okey, teruskan. Okey, sekarang saya ingin membentangkan abstrak pada 3 zaman penting dalam perjalanan sejarah Melayu, iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial, zaman pasca-kolonial. Mempunyai pelbagai keistimewaan masing-masing yang telah mencorakkan kehidupan sosio-politik alam Melayu. Alat analisis yang bersifat konseptual untuk memahami asas terbentuknya corak kehidupan yang berbeza pada zaman yang telah dilalui. Kehidupan sosio-politik alam Melayu prakolonial dicorak oleh ilmu agama sebagai ilmu utama dalam merupakan sistem berkerjaan yang bersepadu antara agama dan negara. Okey, terusnya. Zaman kolonial berlaku pemisahan antara agama dan negara. Agama dipisahkan daripada negara yang mentadbir kerajaan dilaksanakan berdasarkan ilmu sains moden sekular. Apabila bertukar lagi pada zaman pasca kolonial, kerana bauran yang tidak sama rata berlaku antara sains moden sekular dan agama. Perbezaan latar belakang ilmu-ilmu yang terdapat dalam garis waktu alam Melayu pada zaman prakolonial, kolonial dan pasca-kolonial telah wujud mencorak dan berbeza-beza dalam sistem pekerjaan. Alright. Pengenalan. Perbincangan proses terjadinya transis penting dalam sistem pekerjaan atau governance yang telah berlaku di alam Melayu dengan mengambil negara bangsa Malaysia sebagai rujukan kes perbincangan. Aturan yang pertama dilatar belakangi oleh epistemologi agama yang dibawa oleh tamadun-tamadun besar dunia iaitu Hinduism, Buddhism dan Islam. Aturan yang kedua dilatar belakangi oleh epistemologi saintifik sekular Eropah Barat yang telah dibawa oleh para penjajah Eropah terutamanya British. Melahirkan transis penting terhadap sistem governance daripada kerajaan kepada kerajaan yang akan selanjutnya dibincangkan. Pembentukan masyarakat plural berasaskan ilmu kolonial British, perubahan dari aspek spiritual, tradisi intelektual dan aturan sosial. Konsep spiritual, tradisi intelektual dan aturan sosial yang telah sedia dan wujud di alam Melayu semenjak sebelum kedatangan Islam diakrifkan oleh Islam. Gagasan yang dibawa bersama kedatangan Islam tersebut mahu terpaksa menerima hakikat bahawa gagasan tersebut tersulam ke dalam lapisan-lapisan formasi sosial yang telah disediakan. Sebagai banyak daripada amalan sosial pra-Islam di rantau ini, kolonialisme British hanya mampu beroperasi dan dianuti oleh para penduduk di alam Melayu dalam membentuk yang tersulam. Banyak amalan sosial pra-Islam masih terus kekal di dalam kehidupan harian di kalangan penduduk yang baru memeluk Islam di rantau ini. Kolonialisme British hanya mampu beroperasi dan dianuti oleh para penduduk di alam Melayu di dalam bentuk tersulam, menyebabkan pemisahan antara agama dan sekular kerana memperlihatkan diri mewakili yang sekular.
Gagasan ini terhasil dari pemisahan di antara negara dan agama, Separation of State of and Church di Eropah, berlaku sebelum kehadiran kolonialisme Eropah termasuk Britain di alam Melayu. Bukan sesuatu memanjatkan apabila segala sesuatu yang berkait dengan agama dan kepercayaan lain pribumi sama ada di Eropah ataupun di rantau alam Melayu yang dijajah dianggap sebagai suatu tradisional dan yang bertentangan dengan yang moden sekular. Kesemua pengaruh yang telah menghasilkan impak ke atas Islam dan umat Islam di rantau alam Melayu terutamanya di Malaysia bukanlah datang daripada agama Kristian dan segala unsurnya, tetapi adalah daripada kolonialisme British yang sekular. Impak tersebut merupakan sesuatu yang tidak bersifat sementara, malah berterusan di dalam sistem kehidupan penduduk alam Melayu. Impak yang paling signifikan boleh berasaskan dari segi berlakunya transformasi terhadap sifat kerajaan yang terwujud di rantau ini. Ketibaan pemerintahan kolonial. Pertemuan menarik ini membawa di antara agama dan negara pentadbiran kolonial British. Perbezaan pertemuan menarik di antara agama dan negara tersebut berlaku di dalam suasana empirikal yang berbeza, iaitu di antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dan negara kolonial sekular. Malaysia bukanlah negara pertama di kalangan koloni British. Selain itu, negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Sikkim dan Nepal telah melalui proses ini jauh lebih awal dari Malaysia. Sarjana yang pakar dalam bidang kajian India British seperti Bernard Cohn di dalam hujahnya membentangkan bahawa kolonialisme bukan hanya melibatkan penaklukan ruang fizikal. Lebih penting dalam kolonialisme ialah penaklukan terhadap ruang epistemologi penghuni pribumi. Perbuatan ini mengakibatkan hilangnya kekuatan sistem pemilik tersebut sebagai kuasa pentakrif kehidupan. Proses ini diganti dengan sistem pemikiran asing menerusi aplikasi sistematik siri modaliti penyiasatan kolonial. Agama dan negara. Konsep yang menyatukan antara agama dan negara yang perkataan kerajaan yang dieja dengan huruf besar bermaksud penyatuan di antara agama dan negara. Konsep kerajaan ini telah disusun dan distrukturkan kembali sebagai kerajaan yang memisahkan di antara agama dan negara. Perkataan kerajaan yang dieja menggunakan huruf kecil membawa maksud pemisahan di antara agama dan negara. Konsep kerajaan pada zaman kolonial dan pasca kolonial merupakan sesuatu yang terpisah daripada isi ajaran Islam. Kolonialisme British memberi impak yang sangat besar terhadap masyarakat di negeri-negeri di Malaysia dalam sama ada dalam bentuk material maupun non-material. Al-atas telah mengkritik kehadiran kolonialisme Barat termasuk kolonialis daripada British sebagai satu dasar yang konsisten memisahkan orang Islam daripada agama mereka. Harper mencatatkan impak dasar dan birokrasi British boleh dilihat dengan jelas di dalam perkara-perkara yang akan dibincangkan seterusnya. British mula bertapak kukuh menulis satu campur tangan secara tidak langsung pada tahun 1786. Perjanjian Bangkok yang berlaku pada tahun 1874 dan telah ditangani oleh Sultan-Sultan Melayu telah memberikan mandat penuh kepada British untuk mengurus tadbir Malaysia. British berjaya menguasai pentadbiran Malaysia secara mudah tanpa perlu perangan besar seperti kelaziman berlaku di negara-negara Eropah. Para sultan pula menunai syarat yang dikenai oleh British. Syarat sultan terhadap British.
Sultan mesti menerima residen sebagai penasihat yang sebagai sedia maklum nasihat pegawai British mengenai apa jua perkara itu mesti dipatuhi dan ditaat serta diambil tindakan segera. Perkara yang menyentuh adat istiadat orang Melayu dan perkara-perkara yang menyentuh mengenai agama Islam yang dianuti oleh orang Melayu. Dua perkara di atas, Presiden British ini tidak boleh campur tangan walaupun daripada banyak fakta sejarah menunjukkan mereka tetap juga campur tangan. Agama Islam dan adat istiadat Melayu terletak di bawah urus tadbir dan kuasa sultan-sultan manakala segala perkara yang lain terletak di bawah kekuasaan British. British gagal memenuhi janji mereka apabila mereka mengkhianati dasar tidak campur tangan mereka sendiri dalam urusan yang berkait dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Perubahan birokratik yang berlaku di dalam urusan pentadbiran agama kemudiannya berjangkit pula kepada urusan perundangan agama. Regar 1979. Majlis Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Resam Melayu telah menafi peranan Islam di dalam segala urusan kehidupan kecuali di dalam perkara-perkara keagamaan yang sangat terbatas. Reformasi yang berlaku terhadap pentadbiran agama telah menghadkan kuasa dan kebebasan hakim Islam atau lebih dikenali dengan istilah jadi. Pentadbiran British hanya membenarkan para jadi bertindak sebagai pendakwa di dalam mahkamah magistrat untuk kesalahan jenayah. Kedudukan para kadi yang sangat berkuasa pada zaman prakolonial ketika pemerintahan Kesultanan Melayu. Dan saya ingin bagi ke Okay, seterusnya Azizi. Alright, Azizi, teruskan. Saya akan bentangkan tentang kolonial dan respons Muslim di Malaysia. Okay. Next. Respon pertama, di dalam bentuk gerakan anti-British yang dikepalai oleh pelbagai kumpulan yang berbeza di kalangan orang Melayu Islam. Kedua, wujud dan aktif dalam waktu berbeza, dimotivasikan oleh pelbagai faktor agama dan ekonomi politik tempatan. Respons kedua, kemunculan dan pengartikulasian berbagai bentuk pertarungan dalaman di kalangan orang Melayu Islam itu sendiri. Terdapat 3 motivasi utama yang melibatkan pertarungan dalaman yaitu konservatisme, reformisme, dan nasionalisme. Seterusnya, gerakan anti-British di Malaysia dan seluruh kawasan alam Melayu. Golongan yang pakar di dalam ilmu keagamaan dilatih menerusi pendidikan Islam tradisional untuk menentang dan berhadapan dengan kedatangan imperialisme Barat yang tidak diundang itu. Penentangan ini terartikulasi di dalam bentuk anti-kolonial yang dinyalakan oleh semangat jihad. Pembunuhan residen Perak bernama J.W.W. Bridge pada tahun 1857 di Salak, Perak membuktikan betapa kuatnya gerakan penentangan British. Terengganu. Gerakan anti-British diwarnai oleh semangat jihad menjadi gerakan yang sangat tersohor pada tahun 1922, 1925, dan 1928. H.W. Thompson, Residen Perak dilantik dan ditugaskan untuk mengkaji pergolakan di Terengganu telah mengakui bahawa wujudnya elemen-elemen orang Melayu yang kuat. Penentangan dalaman konservatisme, reformisme, dan nasionalisme. Penubuhan gerakan reformasi di Malaysia. Gerakan reformasi di Malaysia diwujudkan pada tahun 1920-an dan 1930-an. Gerakan reformasi ini didominasikan oleh aliran Timur Tengah dan dikuasai oleh Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Said, Syekh Al-Hadi, Syekh Abu Bakar Al-Asy'ari, dan lain-lain. Prof. 1967. Syekh Al-Hadi.
Pemikiran para reformis Melayu Muslim boleh dilihat apabila Syed Syaikh Al-Hadi menerbitkan akhbar bulanan yang bertajuk Al-Imam pada tahun 1926. Al-Imam digambarkan sebagai a bombshell on the quiet scene of Islam. Syed Syaikh Al-Hadi dalam Al-Manar telah memberi amaran kepada komuniti Melayu Muslim pada zaman itu agar melakukan reformasi di dalam tujuan dan objektif pendidikan dan meninggalkan perkara-perkara khurafat dan karut-marut. Syaikh Tahir Jalaluddin. Tulisan-tulisan beliau yang sangat prolifik di dalam Akhbar Al-Imam 1926 hingga 1928, Al-Ikhwan 1926 hingga 1931 dan Saudara 1928 hingga 1941 merupakan nukilan yang syarat dengan seruan keagamaan. Beliau menegaskan akan peri pentingnya orang Melayu Muslim menggunakan Al-Quran dan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai metode untuk keluar dari kemunduran. Syekh Tahir telah menyerang idea para ulama pada pandangan beliau hanya mementingkan undang-undang dan menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam. Era kehebatan arus reformisme Islam. Orang Melayu Muslim secara berterusan terlibat polemik yang panas antara golongan reformis dan ulama tradisional. Kaum muda mengecam kaum tua sebagai penghalang sebenar kepada kemajuan orang Melayu Muslim dan memusnahkan Islam. Sebagai respons, kaum tua melabelkan kaum muda sebagai golongan penyeleweng, komunis, dan agama. Dan itu banyak kejayaan mereka perlu dihargai, seperti kejayaan mereka mengangkat ufuk intelektual golongan Melayu Muslim menerus ijtihad. Mereka berjaya mengurangkan amalan bertaklid yang menjadi kelaziman di kalangan orang Islam bukan saja di Malaysia malah di seluruh dunia. Impak besar daripada perkembangan ini ialah berlakunya reformasi di sekolah-sekolah agama dan pembaikan kandungan kurikulum. Jesse. Okey, seterusnya penghutang yang terakhir. Saya akan membentangkan penyebaran konsep pemisahan agama dan negara ke alam Melayu. Okey, teruskan. Perjanjian Pangkos 1874 menyatakan bahawa seorang pegawai British di Ibu Negeri Perak bila 1979. Perjanjian Pangkol yang telah berlangsung pada tahun 1874 inilah merupakan penanda bermulanya kemasukan idea dan falsafah pemisahan antara agama dan negara ke alam Melayu. Melihat dan memahami tamadun Barat secara garis waktu menjelaskan kepada kita bahawa tamadun Barat itu telah mengalami proses kemunculan dan perkembangan dalam 3 zaman yang utama tersebut. Kemunculan sesuatu tamadun sangat berkait rapat dengan perkembangan ilmu yang dikuasai oleh sesuatu masyarakat. Ilmu itu berkembang subur dalam pelbagai bidang ketika zaman kegemilangan tamadun Islam di Asia Barat. Bermula pada abad ke-7 Masihi sehingga abad ke-17 Masihi. Mereka mampu menerjemahkan karya-karya hebat dan tinggi kerana mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat dan mantap. Tanpa tahap keilmuan yang tinggi dan mantap, ketepatan hasil terjemahan tersebut tidak dapat diperlakukan akan kesahihannya. Mereka hidup dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang ilmu pengetahuan merentasi tamadun. Orang Yahudi yang menguasai ilmu kemasukan idea pemisahan antara agama dan negara ke alam Melayu telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan dan struktur sosial masyarakat alam Melayu. Kedatangan British ke tanah Melayu memperkenalkan 2 sistem pendidikan iaitu
pendidikan sekuler, dan pendidikan Kristen. Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan tertubuhnya Malaysia pada 16 September 1963, kemajuan pesat dari segi spiritual dan material telah berjaya diraih oleh Malaysia. Otoriti agama terdiri daripada dua bentuk utama, iaitu tekstual dan kontekstual. Para pelajar agama tidak pernah mengenali mereka menerusi kerja-kerja kesejahteraan mereka yang sangat hebat dari segi tekstual maupun kontekstual. Keilmuan dan kehebatan sarjana Islam Malaysia seolah-olah tidak mendapat pengiktirafan daripada rekan sejawat mereka di dunia Arab. Pengkaji menimba ilmu dalam bidang kajian agama Islam. Pengkaji juga tidak didedahkan pada teks asal yang utama dalam sesuatu bidang. Kesimpulan, setelah kemudiannya perjanjian Pangkor 1874 tersebut, bermulalah episod pertembungan antara sekularisme dan agama di Tanah Melayu yang memberikan impak yang sangat besar kepada kebenaran di Tanah Melayu dan selanjutnya di Malaysia. Begitu ramai di kalangan rakyat yang mendesak agar sistem pentadbiran mengambil sistem perundangan agama sebagai perundangan arus perdana dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Muslim yang baik dimasukkan seorang Muslim yang bercita-cita untuk menjadi segalanya dan larangan agama dilaksanakan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Satu lagi impak langsung daripada dasar pemisahan antara agama dan negara adalah meletakkan golongan agamawan sebagai golongan yang minoriti berbanding dengan golongan sekuler di Malaysia pada hari ini. Lebih ramai warga negara Malaysia mendapat daripada sekolah arilan berbanding mereka yang mendapat pendidikan berarilan. Mana Casey hilang dah? Okey, dah habis ke? Akan ada lagi? Last. Okey, teruskan. Dan tak kuat kali. Okey, siapa nak tolong habiskan? Busy. Okay. Habiskan. Mereka mendapat pendidikan daripada dua jenis institusi pendidikan yang terasing dan berbeza antara satu sama lain. Pertembungan dua pandang dunia yang berbeza mengenai fenomena kehidupan yang berlaku dalam kalangan masyarakat manusia. Fenomena kongsi raya telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan cendekiawan Malaysia. Perdebatan yang menarik berlaku antara golongan agamawan dan saintis di Malaysia. Saja kan habis dah. Okey, alright. Habis juga. Yang terakhir ni, okey, satu pembentangan yang baik dan kamu telah baca artikel tu dan juga telah keluarkan poin-poin dengan baik. Okey, so teruskan lagi untuk pembentangan yang kedua. Okey, terima kasih semua dan boleh stop sharing dulu. Zainuddin sebelum keluar, stop sharing dahulu. Ada tak button stop sharing kat situ? Alright, okay. So boleh keluar daripada Webex. Terima kasih semua. Terima kasih, Puan. Okay, alright. Okay. Wassalam.
Ya.